Mandi Sapat juga dikenali sebagai mandi kian oleh masyarakat di sekitar kampung Pasir Raja Dungun. Mandi Sapat ialah mandi yang dilakukan selepas akad nikah, iaitu selepas persandingan, permulaan untuk menempuh alam baru yang penuh pancaroba. Ia juga untuk meraihkan pasangan baharu, menyucikan semua zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mazhar bin Awantih daripada Kampung Pasir Raja. Ini saya ingin memberi penerangan mengenai mandi sapat atau mandi kiam. Saya akan memberi taklimat berkenaan dengan mandi sapat ataupun mandi kiam yang biasa dilaksanakan semasa majlis perkahwinan di Kampung Pasir Raja ini. Acara ini telah menjadi satu acara turun-temurun daripada dulu lagi untuk meraihkan pengantin yang sedang menghadapi suasana perkahwinan. Yang mana mandi sapat adalah salah satu daripada acara yang dijalankan. Kedua-dua pengantin akan dimandikan di halaman rumah dengan disaksikan oleh penonton sanak saudara dengan diiringi dengan tarian-tarian dan gendang yang diketuai oleh dua orang mak andam untuk mengendalikan upacara mandi tersebut. Mandi tersebut adalah satu jenis, kalau dulunya sebagai satu mandi untuk membersihkan jiwa pengantin-pengantin daripada nasib-nasib yang tak baik, supaya keamanan rumah tangga mereka akan kekal sehingga ke akhir hayat. Dan pada sebelah paginya adakan satu jamuan ringan. Kemudian pengantin lelaki akan dibawa ke tepi sungai dan dimandikan di tepi sungai dan diberi pakaian pengantin. Kemudian diarak ke rumah pengantin perempuan dengan iringan gendang berarak dengan selawat. Apabila sampai di halaman rumah, satu lagi majlis persembahan silat gayung akan diadakan. Dan selepas itu pengantin lelaki akan dibawa naik ke rumah dan disandingkan di pelamin. Semasa di pelamin itu persembahan tari piring akan dilakukan. Selesai daripada bersanding, pengantin lelaki perempuan akan dibawa masuk ke bilik dan persalinan ditukar kepada satu lagi majlis, iaitu majlis mandi kiam ataupun mandi sapat. Yang mana pengantin lelaki akan turun awal menunggu pengantin perempuan dibawa turun oleh mak andang dengan berpakaian hitam bertudung. Di halaman telah tersedia satu kerusi khas yang mana dua kerusi dan dilekongi oleh ukiran-ukiran daun kelapa, dan disediakan juga dengan bahan-bahan pemandian, iaitu dalam satu dulang, dua dulang lagi diletakkan di depan pengantin dan diletakkan juga dua antan ataupun alu yang diikat dengan mengkuang. Dua orang mak andang akan bertugas pada masa itu. Di dalam dulang yang dipegang oleh mak andang itu ada tepung tawar, lilin, minyak dan manci sapi lah. Kemudian ada benang. Dan pihak diiringi sebelum itu gendang-gendang akan dibunyikan dengan irama khas untuk tarian.
Kalau dulunya tarian ini ditarikan oleh semua lah, mana-mana mereka yang ingin meraihkan pengantin akan masuk menari dengan membawa seludang pinang dan kelapa yang telah dikupas dan dilarikkan untuk memudahkan dia pecah. Semasa menari tersebut, mak andang akan melakukan upacara seolah-olah macam menilik lah, dengan menitikkan lilin dan minyak di dalam air. Kemudian satu lagi ada daun kelapa yang dianyam, yang mana daun kelapa itu kalau dipegang ujungnya, dia tarik, dia akan lepas. Macam simpulan tak akan terlepas. Tujuan dia adalah untuk melepaskan semua para masalah yang akan dihadapi. Dan sementara itu penari-penari akan menari mengelilingi pengantin sambil menari, dan dia pusangan tertentu dia akan melantunkan buah kelapa tadi sehingga pecah, dan air kelapa itu dimandikan kepada pengantin. Dan yang membawa mayang kelapa itu dia akan menepuk mayang kelapa itu sehingga terburai dan merenyiskan mayang itu kepada kedua pengantin. Dan pasal itu bermulalah acara mandi dengan sembah menyembahnya. Dan pantang dia masa itu sembahan cuma tidak boleh dilakukan kepada tukang gendang saja. Mana-mana penonton yang ada dibolehkan bergurau lah untuk menyakak, ataupun yang biasanya orang tua-tua dulu ada yang latah ni, dia akan cubalah. Orang akan konsep dia cuba untuk bersama-sama, yang menjadi satu lawak pada masa itu. Semasa sedang sebut, kedua-dua pengantin akan dilingkari dengan benang-benang tadi, 7 lambar, dan dilangkah mengikut langkah yang telah ditetapkan kiri dan kanan. Dan kemudian tali tersebut akan dipotong menggunakan api lilin dan diikat. Dan masa dulu dia ada jampi-jampinya lah. Lepas tu kemudian selesailah upacara mandi tersebut, dan alu tadi akan dibawa ke tempat tinggi. Dia akan dilemparkan ke halaman dengan lempar yang tak berapa kuat sangat, dan untuk melihat keadaan alu tersebut sama ada dia berpecah ataupun tidak berpecah. Kalau dulu dia adalah firasat dia pula dengan keadaan itu, tapi sekarang ni cuma sebagai persembahan saja, tidak diambil kira sangatlah. Itu sajalah tu upacara mandi kiam atau mandi sapak yang biasa dilaksanakan di Kampung Pasiraja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah binti Ali, dan dikenali juga dengan nama Kak Ji ataupun Kak Fauziah ataupun Kak Yah. Mengenai mandi sapak ni sebenarnya cuma kita nak meraihkan pengantin baru. Kalau zaman dulu-dulu tu, selepas pengantin disandingkan, kita akan berarakkan pengantin itu untuk dibawa untuk dimandikan di depan halaman rumah pengantin. Dalam tarian tu, dalam mandi sapak tu, kita ada barang-barang seperti seludang pinang, daun kelapa muda untuk dibuatkan sebagai hiasan untuk pengantin. Kemudian 2 biji kelapa ataupun nyor, keris yang telah kita buatlah dengan menggunakan daun kelapa keris. Lepas tu satu lagi barang dia yang berbentuk ular. Lepas tu bila gendang dibunyikan, kita akan bawa pengantin tu ke tempat yang kita ukir tadilah, duduk di kawasan yang kita letak ukir tu. Kemudian para penari dia akan menari berpasangan lah. Lepas tu bila dikira memang dia ada pusingan lah, berapa kali pusingan tu dia akan acu. Mula-mula acu dulu, lepas tu
pusingan kedua tu dia orang akan, kalau macam kelapa tu akan dipecahkan. Seludang pinang tu akan dipecahkan juga. Kemudian selepas kelapa tu pecah, pengantin tersebut dimandikan ataupun dijirus dengan air. Barang-barang seperti beras, air beras, padi, air daun kaba, lilin, benang dan pemancis digunakan di acara mandi sapat. Namun ia cuma memenuhi adat sahaja. Selain daripada meraihkan pengantin, mandi sapat juga adalah satu cara untuk menggerakkan silaturahim. Di samping bersatu padu untuk menyiapkan segala persiapan yang baiklah untuk kita melakukan mandi sapat ini. Saya juga berharap supaya tradisi ini diwarisi oleh anak-anak muda dan mengamalkannya sampai bila-bila. Saya Asmaniza binti Zahidi. Kampung ni panggil saya Emak je. Okey, kalau nak cerita pasal pengalaman ni, banyaklah pengalaman saya ikut peserta mandi sapat ni. Tapi yang tak dapat saya lupakan masa saya pergi program dekat Jerantuk. Majlis kahwin. Dia orang pakai ambil setong air manis, air sirat yang tengah orang minum tu, pakai kejar ramah dengan air tu, tak yang air biasa dah. Yang tu pengalaman yang sampai sekarang ni saya tak boleh lupa. Memang basuh habis lah, kena mandi semula. Nak balik kampung balik tu kena mandi lah. Memang habis sampai ke kaki-kaki basuh. Baju pun memang melekit-lekit kat badan. Masa sekarang jemputan tu amat-amatlah menggalakkan, tapi kami terpaksa tolak sebabnya faktor jauh dengan bertindih dengan jemputan yang lain. Mandi Kiam ni adalah mandi, nama mereka ini telah senoneng dengan kampung Pasaraja ini. Tapi apabila telah ke luar, dia orang di luar memanggil mandi ini mandi sapat. Itulah saja. Bezanya tak ada. Mandi Kiam ini masih diamalkan di kampung Pasaraja ini untuk meraihkan pengantin-pengantin, cuma upacara-upacara ritualnya telah ditiadakan, cuma dibuat sebagai satu hiburan saja. Unsur-unsur khurafat telah tidak diamalkan lagi. Ianya sekadar acara untuk meraihkan pengantin baru sahaja. Semoga pengantin ceria, rasa dihargai dan memberi kekuatan untuk